Selamat petang kepada semua peserta. Kita sudah mulakan ceramah, jadi kepada sesiapa yang masih belum masuk, boleh masuk sekarang lah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peserta. Selamat datang ke ceramah Sarakiana, Serahangkakan dan Seni Persembahan Bertopeng, di mana hari ini siri ceramah Sarakiana ini adalah untuk memperkenalkan budaya, tradisi dan sebagainya di negeri Sarawak kepada penonton. Jadi siri ceramah Sarakiana ini akan ada lagi siri-siri yang lain. Jadi ini adalah salah satunya. Pada hari ini kita telah menjemput Encik Abdul Walid bin Ali. Sebelum kita bermula, biar saya perkenalkan dulu biar saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Amanina, pustakawan bagi Pustaka Negeri Sarawak, Sibu, Cawangan Sibu yang akan buka tak lama lagi, akan diberitahu kelak. Jadi, sebelum saya mulakan, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada petang ini. Encik Abdul Walid merupakan pensyarah di Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Mempunyai kelulusan Master of Arts Contemporary Performance Practices dari Royal Holloway University of London. Beliau pernah menjadi pengarah kreatif bagi kumpulan teater kontemporari Luar Kotak Production dan juga pengarang bagi Salute Press dan Peanut Zine selain aktif bergelar sebagai penggiat seni persembahan. Beliau pernah terlibat dengan pembina kamus Melanau Matudaro serta beberapa penyelidikan dan projek penerbitan berkaitan dengan pementasan, seni persembahan serta budaya kaum Melanau dan Melayu Sarawak. Beliau pernah memenangi Outstanding Production dalam pertandingan video pendek Sarawak 2019 dan kepakaran beliau adalah dalam seni budaya, teater, bahan budaya, seni persembahan dan muzik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita jemput Encik Abdul Walid bin Ali untuk membentangkan ceramah beliau iaitu Serahangkakan dan Seni Persembahan Bertopeng. Dipersilakan. Okey, selamat petang. Okey, so terima kasih saya ucapkan kepada Pustaka Negeri. Saya harap semua orang dapat dengar saya punya suara. Okey, terima kasih pada Pustaka Negeri sebab menjemput saya untuk bagi talk untuk hari ini. Okey, dan apa yang kita buat hari ini ialah apa yang saya nak present hari ini ialah kita punya kajian yang kita buat dari tahun 2018 19 dan dia tamat pada tahun ini 2020, yang mana kita buat kajian tentang satu aktiviti ritual yang sebenarnya jarang orang sebut, iaitu serangkakan. Jarang orang sebut pada ni. Biasanya orang akan cakap pasal kaul tetapi orang tidak menyebut tentang serangkakan itu sendiri. Padahal serangkakan itu adalah elemen yang sangat penting dalam kaul. Okay, so saya akan share saya punya screen.
untuk kita punya ni. So screen jadi macam ni, betul lah? Nampak tak? Okay, so hari ni kita akan cakap tentang serangkakan dan seni persembahan bertopeng. Ada dua benda yang saya akan nyatakan dekat sini, iaitu serangkakan, aktiviti ritual itu sendiri dan juga seni persembahan bertopeng. Tetapi ini saya akan cakap secara brief lah macam mana dia punya proses dan sebagainya. Okay, so pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Okay, antaranya Kerusi Nusantara yang bagi kita dana untuk buat kajian ini. Fakulti Seni Gunaan Kreatif 80 yang menyediakan muzium di Melanau, muzium mini Melanau di Mukah, juga seorang pengkaji budaya Benedict Peter, salah seorang pengkaji budaya juga dan sekarang sangat aktif di Mukah. Leonard Darimi juga seorang pengkaji budaya. Edwin Kusai, salah seorang ahli dalam aktiviti berkaul setiap tahun. Hatruji, pengukir topeng. Catherine Anyum. Catherine Anyum ni yang buat tertilip. Tertilip ni yang kalau you tengok dalam gambar sekarang ni, tertilip tu adalah yang apa nama tu, objek-objek yang tergantung tu. So itu adalah tertilip yang mana kita akan letak dalam serahan nanti, dan semua pihak yang saya tak sempat untuk nyatakan dalam slide sini. Okay. So next slide will be, so pengkaji untuk projek ini adalah kami bertiga, saya, Wali Ali, Abang Kok Hamdan dan juga Encik Isyamuddin Siri. Semua kami dari Dimas, saya dari Institut Pengajian Borneo, Encik Awang dan Encik Isyam dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Okay. So apa itu serangkakan? Okay. Serangkakan ialah satu aktiviti ritual penyerahan serahang kepada ipok yang mana tanda untuk bermulanya kaul. Okay. Yang mana aktiviti ini berlaku di Mekah dan juga di kawasan-kawasan lain yang mengadakan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan kaul. So nanti kita akan cerita apa beza kaul dan juga serangkakan. Okay. So apa dia tujuan berkaul? Ialah untuk menyeimbangkan alam kosmologi dan juga realiti, iaitu sebagai kesyukuran kepada ipok. Ipok ni adalah spirits dalam masyarakat Melanau, yang mana dia selain daripada itu untuk pembersihan kampung lah. Senang cerita macam dia adalah satu aktiviti puja pantai yang mana kita gunakan aktiviti itu supaya laut, pantai dan sungai ini menjadi bersih dan disukai lah, disenangi oleh ipok. So kenapa orang buat kaul dulu? Sebab asalnya adalah disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Salah satu daripada faktor dia adalah faktor kesihatan, yang mana dulu sungai kita tak berapa bersih sebab kita sentiasa menggunakan sungai untuk pelbagai aktiviti. Ini dulu punya cerita. Kita gunakan untuk semua aktiviti berkaitan makanan, sagu pun kita buang ke sungai dan sebagainya. Jadi sungai itu sentiasa dipenuhi dengan banyak benda lah. So bila adanya banyak penyakit pada waktu itu di Mekah, jadi masyarakat pada waktu itu menyatakan ataupun beranggapan bahawa ipok ataupun spirits ataupun semangat tidak suka dengan apa yang berlaku, apa yang dibuat oleh penduduk. Jadi untuk memujuk ipok itu tadi, satu aktiviti kesyukuran ataupun puja pantai dijalankan. So itu dijalankan di Mekah lah, yang mana dilakukan biasanya berlaku apabila dalam setiap kali kita buat selepas apa nama orang kata, selepas tengkujuh lah biasanya orang buat, okay, untuk mendapatkan rezeki itu semula. Okay. Bila kaul berlaku, bulan Pengejin ataupun bulan pertama dalam kalender Melanau, yang mana berlaku sama ada bulan April ataupun Mei. Okay. Biasanya kita akan tengok April atau Mei. So macam saya cakap tadi, kaul adalah aktiviti berkumpul. Okay. So itu dia punya situasi. So April ataupun Mei orang akan berkumpul di Mekah. Okay.
So dia ada proses yang mana kita lihat kepada serangkakan. Okay. Proses dia ada 3, makluman berkaul, kemudian persediaan berkaul dan juga penghantaran serahang. So ketiga-tiga proses ini dilakukan oleh masyarakat di Mukah, yang mana pada awal aktiviti dilakukan canang beradat. Okay. Canang beradat ni dia akan dibuat dekat 2 tempat. Satu di darat, dia akan mengelilingi kampung menggunakan, sekarang pakai motor lah, moden kan, menggunakan motor. Dia akan pukul canang di sekitar kampung untuk menyatakan bahawa kaul akan berlaku pada sekian-sekian tarikh. Setelah dipersetujui oleh majlis adat kaul lah. Setelah adat kaul tu bersetuju, so dia kata ulul kaul mempersetujui, mereka kata okey boleh kita buat pemakluman melalui canang beradat. Okey. Kemudian canang beradat itu juga dijalankan di kawasan sekitar sungai di Kampung Telian. Selepas dibuat kat darat tadi, dia buat di sekitar sungai. Okey. Yang mana pantang larang dia tidak ada seorang pun dibenarkan untuk mempermainkan ataupun mengejek tukang gual. Dia panggil tukang gual yang pukul canang tu, tukang gual ataupun pemaklum tu. Jadi tidak dibenarkan sesiapa mengejek ataupun mengganggu. Kalau dia kacau juga, dikotiri akan berlakulah malapetaka dalam kampung itu. Yang mana kalau dilanggar, ulul kaul akan menetapkan hukuman yang perlu dia hadapi. So kemudian kita pergi kepada proses persediaan berkaul. Selepas canang beradat dilakukan, barulah persediaan kaul boleh bermula. Bermaksud sebelum itu you tak boleh buat apa-apa. Sebelum tu you tak boleh buat macam alat muzik semua, you tak boleh. Maksudnya dia dihalang. Tapi selepas pengumuman itu, baru you boleh membuat ukiran topeng, kemudian baru you boleh menghias serahang, baru you boleh berlatih muzik, seni pertahanan diri melanau, dan juga menyediakan makanan untuk kaul, aktiviti berkaul. So selepas itu barulah kita bawa serahang ke rumah ulul kaul. Selepas ready serahang itu, baru dibawa ke rumah ulul kaul. Okey, penghantaran serahang, kemudian aktiviti terakhir adalah penghantaran serahang. Okey, serahangkakan tu nama aktiviti dia, ritual tu tadi. Serahangkakan dari awal pagi ataupun suap orang-orang Mukah kata, dari awal pagi mereka akan bawa serahang itu dari rumah ulul kaul, dari rumah ulul kaul menggunakan jalan sungai, pergi mengelilingi, pergi menyelusuri kampung menggunakan jalan sungai itu tadi, dan juga diakhiri kalau pada tahun 2019 dia diakhiri di Tugik Kaladana, di pantai di Mukah, salah satu pantai di Mukah. Yang mana pantai itu biasanya orang pakai untuk pesta kaul. Okay. So kemudian tibau. Sebelum semua itu berlaku, tibau adalah tanda awal untuk untuk aktiviti berkaul dijalankan. So tibau akan dibina. Ini tibau beradat yang mana sekarang ini saya dengar cerita, saya tak tahu kesahihan dia lagi. Saya dengar cerita tahun hadapan, sepatutnya tahun ini tibau yang kita ada tibau beradat yang kita ada di Mukah itu mungkin akan menjadi tibau beradat yang terakhir dibina. Okey. Yang mana tibau beradat ini dia ada 2. Satu tibau yang memang dibina kekal. Ini dekat pantai Mukah tu, sepanjang pantai Mukah tu you akan nampak tibau yang dibina kekal di Mukah. Dan satu lagi tibau yang mana tibau itu dia akan dibina setiap tahun sebagai tanda untuk memulakan kaul itu, sebagai tanda untuk menyatakan bahawa kaul akan bermula. Okey. Yang mana dekat situ berlakulah ritual, berlakulah aktiviti mantra, pembacaan mantra, dan juga mereka yang hadir akan dihidangkan dengan kacang hijau, bubur kacang hijau lah.
Okay, itu bertibau. Perlu ingat ini tibau beradat, tibau yang dibina setiap tahun. Kemudian selepas habis tu dia akan robohkan balik, kemudian tahun depan dibina balik. Ini tibau beradat, dia ada dua tadi. Kemudian ini beza dia, serang kakan dan juga pesta kaul. Okay, serang kakan adalah ritual tu tadi, ritual puja pantai untuk membersihkan perkampungan. Okay, ritual yang mana dia bermula daripada aktiviti pembinaan pembinaan tibau, kemudian pergi kepada aktiviti bercanang, memaklumkan bahawa kaul akan bermula, kemudian pergilah kepada penghantaran serahang. So yang you tengok dekat gambar pada sebelah kiri, itu adalah serahang. Aktiviti penghantaran ni digelarkan sebagai serahang kakan. Okay. Dan pesta kaul adalah pesta utama untuk aktiviti ini. So kaul itu artinya berkumpul ataupun bersamalah sekali. So selepas sahaja serahang kakan ini dijalankan, barulah orang berkaul. So dalam berkaul itu mereka akan start dengan melihat aktiviti-aktiviti macam bersilat, akan melihat aktiviti-aktiviti macam kalau macam saya pergi dulu ada teluah jinih, dia macam satu aktiviti ratu cantik benda tu. Kemudian dia ada banyak lagi aktiviti-aktiviti lain, macam contoh aktiviti pertandingan bot berhias dan sebagainya. So pesta kaul ni juga dia ada macam berjual juga. So pada waktu pesta kaul berlaku, aktiviti jualan kita boleh tengok semua etnik ataupun semua orang Melanau ini akan menjual dia punya kebudayaan di sekitar pantai di Mukah itu. So kita boleh tengok perbezaan antara Melanau Matu punya design. Kalau kita cakap pasal design, kita cakap pasal makanan, Melanau Rajang, Melanau Mukah, kita akan dapat tengok perbezaan-perbezaan itu sewaktu pesta kaul berlaku. Okay. So apa yang kita sediakan dalam serahang kakan? Okey, dalam serahang kakan dia ada subek. Subek ni dia adalah satu piring kecil. Okey, piring kecil yang dibuat. Okey, dibuat oleh pengukir penganyam serahang. Okey, daripada daun nipah ni lah. Okey, yang mana dia ada 7 benda utama. So Melanau dia sangat popular dengan 7 benda-benda ini. Dia sangat popular dengan nombor 7. 7 ialah dia macam simbol kepada 7 tinggi langit dan 7 bawah bumi, benda-benda begitu. Dia ada simbolik dia sendiri. Yang mana kalau ada talk lain kita akan cakap pasal simbolik itulah. Okey, tetapi ada 7 perkara yang menjadi utama, iaitu dalam subek tu yang piring tu akan diletakkan dalam raga ini. Dalam raga ini kalau kita tengok ada burung-burung bawah tu, kemudian dia ada raga dekat atas ni. Dalam raga tu akan disediakan 7 jenis subek. Dalam setiap subek tu dia akan sediakan 1 piring daun nipah, nasi pulut kuning dan putih. Okey. Yang kedua, 1 piring daun nipah berteh. Piring ni tadi subek lah. Okey. 1 piring daun nipah ataupun rokok kirai, daun apung 7 batang, belen. Belen ni dia macam sirih. Bukan sirih, macam apa nama tu? Pinang. Dan sirih pinang 7 bungkus. 1 piring daun nipah ataupun kuih penyaram. Okey. 7 biji. Dan 1 piring paeh. Paeh ni kelupis lah, kelupis beras 7 bungkus. 1 piring daun nipah garam asli dan 1 piring daun nipah sagu. Okay. Yang mana semua ini, 7 benda ini, 7 objek ini akan dihidangkan kepada ipok. Maksudnya ini adalah perhidangan. Serahang ini adalah perhidangan ataupun hadiah, gift kepada ipok. Kalau ikut kajian sebelum ini, Dr. Jeniri ada mengatakan bahawa serahang ini maksudnya dia berasal dari kata serahan, macam gift kepada ipok lah. So
Antara benda yang kita tak boleh sediakan kepada ipok ataupun pantang larang yang tidak boleh disediakan dalam serahang ialah benda-benda yang berdarah. You tidak boleh menyediakan benda-benda berdarah. You tak boleh sediakan telur, dan you tak boleh sediakan pisang. Pisang. You tak boleh sediakan pisang banana lah, banana. So you tak boleh sediakan benda-benda ini sebab pisang ialah satu cara untuk kita kata bahawa dia insult, dia macam mengejek dia macam mengejek ipok. So dia akan buat ipok murka. Kemudian telur, sebab telur benda berdarah, dan apa sahaja benda-benda berdarah lah, macam daging semua tak boleh bawa sebab ditakuti bahawa ipok akan minta lebih. Ipok akan minta darah daripada penduduk kalau disediakan barang-barang macam tu. Jadinya makanan yang disediakan kepada ipok adalah makanan yang tidak berdarah. Jadinya lebih selamat lah. Ini secara filosofikal dia. Okay. Kemudian ini aktiviti pukul bercanang yang saya cakap tadi. So yang ini yang di dalam sungai. So dia akan buat pada waktu beginilah, pada waktu sebelum maghrib sampailah habis dia pusing seluruh kampung. Ini aktiviti pukul bercanang. Kemudian ini persediaan aktiviti selepas pukul bercanang tadi, adanya latihan muzik, baru start latihan muzik, barulah dibuat tertilip. Okay. Objek-objek yang sedang dianyam oleh Catherine, nama orang ini adalah Puan Catherine, adalah tertilip, dan dia memang setiap tahun buat benda ni. So dah hampir 11 tahun dia buat tertilip untuk pesta kaul dan juga aktiviti seni pertahanan diri untuk persembahan sewaktu berkaul nanti. Okey, penghantaran serahang. Ini bila dah serahang dah ready, dah siap, so barulah dihantar. Okey. Dekat yang macam bunga mangga ni sebenarnya adalah tertilip. Okey. Dia ada 7 types of tertilip. Okey, yang mana ke-7 tu dia akan ada 7 unit untuk setiap satu. Yang mana setiap satu tu ada beza-beza lah. Dia ada keris, adanya orkid liar, adanya pinang, mayang pinang, adanya mayang nipah. So benda-benda ini ada di sini. Motif-motif itu. Ini motif ikan lah. So dia ada 7 motif yang kita akan tengok di tertilip. Okay. Jenis-jenis tertilip. Okay. So raga ni tadi pakar lah nama dia. Raga ni. So peburung dia ada 7 juga. 7 unit peburung. Yang mana itik yang satu, manuk tiayap, yang mana dia akan berada pada setiap bucu raga ini. Raga ni dia ada 6 bucu, dan satu kat tengah tiang tu dia letakkan satu itik yang. Okay. So itik yang ada 4, dan manuk ataupun berburung tu akan ada 3. So 3 tu selang-seli. Burung, itik, burung itik, burung itik. Okay. Kemudian kat tengah diletakkan itik yang. So itik yang ni kalau ikut masyarakat Melanau di sini, di Mukah ini, dia adalah haiwan ataupun dia adalah milik ipok. Okay. Itik yang ni adalah itik yang berwarna hitam. Dia itik yang berwarna hitam, maksudnya berbeza daripada itik yang lain di kawasan situ. Yang mana kalau ada itik yang ni dia akan bawa bencana. Macam itulah dia punya keadaan. So dia adalah simbol kepada ipok punya kekuasaan. So tertilip, dia ada jenis-jenis tertilip. Murai pinang, okey, murai benyuh, murai ataupun mayang. Murai ni mayang. Mayang pinang, mayang kelapa, benyuh is kelapa. Okey, jekan, lepas tu kita ada kerih. Kerih tu keris lah. Bunga terpasir ni orkid tadi, orkid liar, dan juga geguyur. So ini adalah benda-benda yang kita dapat tengok di tertilip ini. Tertilip ada 7 jenis dan ada 7 unit setiap satu. Okey.
So berburung ada 7, 4 itik yang dan 3 manuk tiayap. Okay. Kemudian ini yang berlaku pada hari serahang kakan, pada hari serahang dibawa pergi ke pergi ke pantai Kaladana. Okay. So dia dimulakan dengan pukulan canang. Okay. Untuk menyatakan bahawa kawal akan bermula tak lama lagi. So pukulan canang dilakukan di hadapan rumah ulu kawal. Kemudian ini yang perlu ada, satu pasang pengguna topeng ataupun performer untuk bertopeng, dia kena ada satu pasang, lelaki dan perempuan wajib ada, pemuzik wajib ada, ahli majlis kaul adat, okay, yang you tengok gambar bawah ni dengan gambar atas ni, okay, semua mereka ni adalah ahli majlis kaul adat, yang mana mereka semua ni akan berada dalam perahu utama. Okay, perahu utama itu tadi mesti berada di hadapan dan tidak boleh dipotong oleh perahu-perahu lain. So bila dia menyusuri sungai Mukah, sungai Telian tu tadi, bila dia lalu je rumah orang lain, baru orang lain boleh follow dia punya sampan. So sampan-sampan lain akan follow dia lah. Maksudnya dekat sampan-sampan lain tu dia boleh buat macam-macam lah. Dia boleh buat kalau dia nak buat topeng, dia letak topeng dekat dia punya sampan. Kalau dia nak buat macam-macam, dia macam aktiviti berhias, perahu berhias. Okay. Kemudian pertunjukan di pantai yang mana penghantaran serahang oleh ulu kaul dan juga aktiviti berkaul dan juga aktiviti bersampingan. Macam yang saya cakap tadi, aktiviti bersampingan ni macam aktiviti bersilat kan. So adanya Ratu Cantik, adanya pertandingan booth paling cantik, benda-benda macam tu lah. Tetapi yang utama dia adalah makan besar tu, makan besar di pantai itu tadi, dan juga penghantaran serahang pergi ke pantai. Okay, kemudian kita pergi ke next page. Inilah you tengok betapa meriahnya pesta kaul ini. Dekat sini, ini adalah perahu-perahu berhias dan ini adalah perahu yang akan mengiringi sampan utama. Sampan utama dekat depan, tak boleh dipotong. Ini adalah yang mengiringi. So diorang-diorang ni akan pakailah macam-macam. Akan ada alat muzik, akan ada perhiasan dan sebagainya. Dan yang bawah sekali ni adalah aktiviti berkawal tadi lah, makan besar tu. Kemudian kita lihat lagi dekat sini ada, ini saya cakap ada yang letak topeng dalam dia punya sampan. Ada letak topeng dalam sampan dia orang. Dan ada yang dia hias hiasan anyaman di sampan mereka. Yang mana kalau macam tahun lepas 2019, dia bawa sampai dekat sikit dengan pasar Mukah. So kalau you tengok dekat sini, gambar yang pertama dan juga gambar yang ketiga, dia memang dekat gila sebenarnya dengan pasar. So orang dapat tengok macam mana rapatnya, betapa meriahnya aktiviti berkaul ini pada tahun lepas. Okey, kita tamat dengan berkaul tadi. Kita pergi pula kepada proses penghasilan topeng, sebab kita dah cakap pasal dua benda. First ialah berkaul ataupun serangkakan. Yang kedua ialah proses penghasilan topeng, yang mana macam saya cakap, topeng tu ialah benda yang penting juga dalam berkaul. Kalau dia tak ada topeng, tak ada aktiviti bertopeng ini, tak ada pasangan bertopeng itu, so kaul tidak boleh dimulakan. Okay. So aktiviti cara dia ialah dengan mencari kayu pokok sagu yang sesuai di hutan yang telah ditinggalkan tidak lebih dari seminggu. Biasanya dia akan pakai dahan yang dia potong. Dahan yang dia potong, lepas tu dia cuba letak kat muka dia, tengok sesuai atau tak. Kemudian kenapa dia tidak boleh lebih dari seminggu? Sebab kalau lebih dari seminggu dia punya kualiti pun dah tak bagus lah. Sebab dia kan pokok rubia kan. So dahan dia tu tak tahan dengan suasana semasa lah. So membawa keluar dahan tu tadi, kemudian mengukir topeng. Okey, untuk mengukir topeng,
perlu dimulakan dengan bahagian muka. Maksudnya dia buka so topeng tu tadi kira macam bentuk dia macam bentuk macam ni lah. Okay, so bahagian muka tu dia akan carve dulu. Okay, kemudian dia akan membentuk muka dan meninggalkan kiri dan kanan. Kiri dan kanan tu ditinggalkan untuk tali lah. So dia boleh letak tali kat sini dan dia boleh ikat dekat muka dia. Yang mana dimulakan dengan bahagian muka dan meninggalkan bahagian kiri dan kanan. Okay. Ditamatkan di bahagian mulut. Okay, ini dia punya falsafah. Dikatakan kalau dia buka mulut tu, dia maksudnya topeng itu hidup ataupun boleh bersuara. Okay. Ada dua perkara yang biasanya pengukir topeng ambil perhatian. Kalau you tengok topeng-topeng yang belakang-belakang, topeng yang bukan topeng utama, dia tidak akan ditebuk mulut dan mata. Sebab dikuatiri kalau ditebuk mulut dan mata, dia akan menghidupkan topeng itu. Kalau you tengok balik gambar yang ini, dia tak tebuk. Sebab dia tak nak menghidupkan topeng itu. So macam mana nak hidupkan dia? Ada orang boleh hidupkan topeng itu, yang mana dia perlu menggunakan sirih dan juga ada bacaan untuk menghidupkan topeng tersebut. Ini mengikut kepercayaan mereka lah. Kemudian topeng ini tidak boleh dibuang dalam tempoh 3 hari. Maksudnya dia kena simpan dulu. Lepas 3 hari baru you boleh buang. Okay, so ini dia punya proses. Kalau you tengok, dia pergi cari dahan yang sesuai, membawa keluar dan mengukir. Barulah mengukir di luar. Okay. So tujuan asal dia, kalau dulu lah, tujuan asal dia untuk menakutkan kanak-kanak dan mengawal keadaan ritual. Kanak-kanak ni degil lah, dia macam liar, kanak-kanak bukan liar, aktif. Kanak-kanak ni aktif. Bila kanak-kanak ni aktif, dia akan kacau aktiviti ritual. So tujuan dia untuk macam, okay, you tengok ada spirit, ada bertopeng. So dan topeng itu diukir dengan sangat-sangat menyeramkan muka dia. Kalau you tanya penduduk-penduduk yang lebih berusia di Mekah, mereka akan cakap topeng dulu memang sangat-sangat menyeramkan muka dia, sampai tak ada siapa yang berani nak bersuara, takut kan dengan topeng. So orang bertopeng ni dia bukan halau lah, dia macam kawal keadaan supaya tak mengganggu aktiviti bertopeng, sebab dia macam mengawal keadaan tu supaya aktiviti ritual tu berjalan dengan baik. Okay. Tetapi keadaan sudah berubah. Okay. Keadaan moden dalam dunia moden ini, yang mana pengguna topeng ataupun performer untuk topeng itu sekarang mereka dah lebih untuk memeriahkan suasana. Okay. Yang mana mereka macam enjoy lah, dia macam happy, kadang lambai tangan, sembang-sembang dengan orang, make fun of people, ambil gambar, ambil selfie, ambil wifi dan sebagainya. Okay. Yang mana apa yang perlu ada dalam bertopeng ni, macam saya cakap sebelum ini, dia perlulah berpasangan lelaki perempuan. Okay, kenapa dia perlu berpasangan? Selain daripada simbol kepada pembersihan, topeng itu tadi juga adalah simbol kepada masyarakat setempat. Maksudnya dia perlu diseimbangkan, lelaki dan juga perempuan. Perlu ada lelaki dan perempuan. Yang mana salah satu daripadanya perlu dibuat daripada sagu. Perlu ada topeng rumbia ini perlu ada. Okey, perubahan zaman untuk serangkakan telah menyebabkan perubahan kepada fungsi praktikal. Macam mana serahang itu tadi sudah menjadi lebih praktikal sekarang. Kalau dulu macam kalau kita perform lagi benda yang sama, mungkin orang tak berapa nak takut kan. Kalau kita buat bertopeng yang sama, mungkin orang tak berapa nak takut. Tetapi fungsi utama ritual itu tadi, serangkakan itu masih dikekalkan, iaitu sebagai satu ritual beradat yang mana perlu dikekalkanlah oleh masyarakat situ. Walaupun ada perubahan fungsi sedikit, macam contoh dekat bertopeng ada perubahan fungsi sedikit, mungkin dekat dia punya aktiviti pun ada perubahan sedikit.
bukan kata bual, mantra pun ada perubahan sedikit. Kalau kita cek balik mantra, dia ada perubahan sedikit. Yang mana mantra yang moden sekarang dia lebih pendek berbanding dengan mantra yang lama dulu lebih panjang. Yang mana mantra tu mantra yang dia akan dibaca oleh ulu kaul untuk mendapat kesejahteraan ataupun mendapat macam rezeki, meminta rezeki daripada ipuk. Mana waktu dia letak serahang itu di tengah-tengah ni, kalau kita tengok balik serahang tadi kat sini, okey, bila diletak dekat tempat serahang ini patut diletakkan, so dia akan taburkan bertih kan, bertih kuning. So dia akan taburkan bertih kuning. Sambil itu dia baca mantra dia, okey, minta kesejahteraan daripada ipuk supaya murah rezeki, supaya dilindungi masyarakat di sini. Okey. So kemudian kesimpulan dia, okey, dari aspek agama, kalau macam waktu kami pergi hari itu, dia agak diterima baik oleh masyarakat di Mekah, dan uniknya mungkin sebab dia orang Melanau ni dia ada pelbagai agama. Ada Melanau yang dalam satu tempat tu adanya Melanau Islam, adanya Melanau Kristian, adanya Melanau Liko lagi. So jadi dia masih boleh menerima benda itu kalau berlaku di Mekah. Mungkin ada beberapa suara yang tidak bersetuju, tetapi jumlah itu tidaklah terlalu banyak. Sebab itu dia masih dikekalkan sebagai satu kebudayaan yang unik di Mekah. Selain daripada itu, aktiviti serangkakan ini boleh menjadi tarikan pelancong kerana dia dilakukan setiap tahun. Cumanya dia kurang dipromosikan. Cuma sebab saya tahu kaul dan saya percaya banyak orang tahu kaul, pesta kaul, tetapi tidak banyak yang tahu macam mana proses kaul itu berjalan. Tidak banyak yang tahu bagaimana, apa tujuan kaul itu dan sebagainya. And so promosi itu pun saya tengok dalam 2 tahun ini baru dia start digiatkan. Okay. Yang mana bagus. Mungkin tahun depan dia akan lebih giat. Okay. Dan yang mana serangkakan ni saya harap dia dapat dikekalkan dan kita tengoklah daripada aspek kesenian. Kita tak perlulah kita tengok dari aspek kepercayaan agama, sebab saya rasa macam kalau kita terlalu ekstremis pun susah juga kan. So kita tengok benda tu dari aspek kesenian. Kalau sebab dalam aktiviti berkaul ni ialah pemain muziknya saya tengok ada yang Muslim, ada yang Kristian, ada yang Liko kalau dalam sampan utama tu . So semua pihak terlibat dan inilah yang uniknya tentang serangkakan. Okay. So saya rasa itu saja untuk saya punya sesi. Mungkin agak pendek sebenarnya, tetapi saya rasa lebih baik kita compactkan semua supaya kita dapat tengok dengan jelas apa yang berlaku. Dan saya ada video kalau nak share. Amalina boleh share video ke? Ya, boleh, silakan. Okay. So saya ada 2 video yang saya boleh share dekat sini. Untuk research ni you boleh tanya dekat Institut Pengajian Borneo kalau ada apa-apa soalan, ataupun saya ada letak nama-nama pihak yang terlibat dalam kajian kami kat sini. 80, Benedict Peter, Leonard Jerami, Edwin Kusai, Hadruji dan Catherine Anyum. Mereka semua ni dekat Mekah. So you boleh siapa-siapa yang nak buat research tambahan ataupun interview mereka boleh pergi ke sana untuk tanya mereka semua ni. Mereka memang pakar dalam bidang yang saya nyatakan. Okay. Saya ada 2 video, saya boleh tengok macam mana bentuk topeng. Okay, ini topeng. Dan juga ada video yang kita buat hari itu yang mana sedikit documentation tentang serangkakan. Okay. So kita tengok video lah.
kita akui kalau di kampung Prian ini golongan asal yang menyediakan ataupun yang membuat apa nih, dia kebanyakan dah tak ada yang dah meninggal dunia ataupun ada tidak terlibat lagi. Jadi muncul golongan-golongan baru. Apabila ini dilakukan, kita dapati ianya seolah-olah menimbulkan satu nostalgia. Okey, jadi kita rasa ianya adalah perkara yang sangat positif, boleh diteruskan. Kita bukan lagi melihatnya terikat kepada konteks budaya itu sendiri, tapi kita mahu melihatnya dari satu konteks seni yang kita boleh komersi terusan. Alright, so itu tadi video pendek tentang research yang kami buat itu hari. Ini topeng. Saya ada satu lagi video, yang ini panjang sikit lah. Kalau macam pihak pustaka benarkan, saya tayanglah kot. Macam ni, ini 7 minit punya video. Kalau benarkan kita tayangkan, kalau tak Boleh. Boleh ha? Okey. Boleh. Senang pengulu berpegaga kelawar di kakak. Semua baik dengan kampung. Kalau bakau lah 6.27 lah bulan 4. Yang pukul 6 suap. Dah tugai kalah dana. Padat tu si dapat dibuang. Sebab asal usul orang dolok lah. Orang kaul tu bukan 2-3 tahun dah. Beratus tahun, beribu tahun lah. Bagian bekan beban serahang bakal kaya ipok. Bagian sobat beritahu ngak cuman datuk ninik melau ngak berpuluh-puluh tahun. Cuman tipau tapak tina tama kau seperti tahu. Apa lah cerita lah. Kalau udah kaul kuala, beri makan kuala, dulu 3 hari si dapat keluar orang nak katik ikan lah. Berpantang lah. Macam kami orang ikut orang kaul, udah pulang ke rumah tu si boleh jalan jutaan. Malum lah, bukan sebarang dalam no ya. Cuma dalam tu dalam ini 7. Ini 7. Ini pinggannya. Apa namanya teh? Subik Subik. Dalam subik 7. Nasi kuning, nasi apu. Bayang kau kirai belan. Beteh, garam, sagu, apa nama pais, penyaram, 7 bangsa. Barangnya si dapat telur, si dapat simpan dalamnya. Aku mungkin tu mula-mula kami dua bertupeng tu 9 tahun lah. 9 tahun. Tahun tu 9 tahun. Cun. Kita belajar dengan siapa dulu? Nangga orang mula. Ujung-ujung dapat. Mula tupeng si ada pepantang lah kami mula. Si ada pepantang papa. Asal pula hari tu tadi dah mula suka dipakai 3 hari si dapat dibuang tupeng Sebab dipakai. Sebab dipakai. Oh, 3 hari sebab dipakai. Si dibuang. Sebab barang tu Noya juga bantu juga Ada tahan gumbia, berapa ringgit pula tu kan? 2 kah? Si tahan. Tok bertahun-tahun dapat bah. Pokoknya dapat dipakai semula. Dapat pakai semula. Yalah masa kaul macam tu. Tok sige tahan gumbia sige. Si kurang je lah. Kurang. Beri 2 orang berapa je lah.
Selain yang muka macam tu, ada si muka lain nak mikir kalau kayu. Dapat macam ni mula macam Sukati lah. Sukati. Dapat je kita mukir muka selain daripada muka tu, dapat tak? Dapat. Macam ni gaya kah? Bertanduk kah? Boleh. Jangan heran jangan mati nak gemar lama-lama. Nasi genon esok harinya pakai baju perempuan. Pakai kain. Tapi yang orang lelaki. Orang lelaki, tapi pulahnya baju tu. Oh, set lain. Kami orang mesti pakai ya. Mungkin nak apa dia? Apa nama itu? Gayut. Gayut. Oh, kita pakai ya. Esok hari ada lah pakai ya. Ya, gelar sidaan tu. Ipok katanya. Ipok perempuan, ipok laki. Sebenarnya kita ni ada laki aja. Ipok mesti ada perempuan juga nah. Ya, digelar sidak. Ipok lelaki, ipok perempuan. Dalam tu kita pakai mesin ke? Si. Oh, mungkin kita tangan juga. Pakai tangan semua. Ni ada si dapat pakai mesin. Halus kita dia. Gam. Esok hari kita nangga orang bapak kaul. Sulman. Bapak kaul ya. Yang pandai. Macam kita sendiri nak mesti dua orang mesti ikut sama punya. Orang memukat si dapat pergi dalam 3 hari. Sebab Kuala tu belum berlaku. Belum berlaku macam karam mati orang mukat lah. Belum ada apa-apa. Ya pentingnya kita berdoa orang mukat jalan lancar aja. Belum pernah bila perut karam Kuala anak belum pernah mati di Kuala tu. Macam udah diberi kita makan mah. Orang yang ada jaga. Tuhan macam ni pun tidak ke laut juga. Sebab Kuala muka tu Tuhan wah. Mulai surut tu. Air surut. Air pasang apa lagi besarnya. Bermula daripada apa? Bahagian hidung tu mesti di melok nak. Contoh muang tu. Buat hidung. Hidung. Buat situ mulut tu belum pelah mulut tu. Mata dipelah dulu. Sudah siap tu. Mata pelah dulu. Buat tu. Adanya peta larang ni kasi. Sudah. Macam kita mula patung dahan tu mesti muka je pula dulu. Buat mata macam ni aja. Patung dahan tu. Dulu orang mula patung dapat pakai sidak ngubat orang. Dulu. Tapi air mata mesti mau udah mata pola tu nah, dah pola tu. Mesti di tebuk dengan pisau sumbarnya. Apa penyakit mesti kamu yang mengubatnya. Alright, so saya rasa untuk part saya dah dah settle. So kalau ada apa-apa sesi soalan boleh tanya kot. Okey. Terima kasih kepada Encik Abdul Walid atas sharing session beliau tadi, sangat menarik dan rata-rata komen dari peserta kita juga mereka mengatakan topik ini sangat menarik dan jarang dikongsikan kepada orang ramai. So terima kasih atas perkongsian.
Kami ada satu soalan di sini. Okey. Kepada Encik Abdul Walid, semasa Encik Abdul Walid berada di Kampung Telian, ya, betul lah? Betul. Semasa serahangkakan dan juga seni persembahan bertopeng tersebut, adakah Encik Abdul Walid dapat lihat penglibatan orang muda dalam serahangkakan tersebut, atau adakah ianya cuma kepada orang yang lebih berumur sahaja atau bagaimana? Kalau macam yang saya tengok, orang yang buat tertilip tu tadi, orang yang buat serahang tu, yang muda tu tak banyak. Yang tertilip tu tak banyak yang muda, tapi yang muda banyak buat ni. Yang muda suka buat tibau. So dekat tibau tu banyak orang muda terlibat. Mungkin sebab dia aktiviti pertukangan kan. So banyak orang muda minat. Tetapi kalau macam tertilip, bertopeng ada juga orang muda buat. Macam Benedict, yang bertopeng banyak. Yang ukir topeng tu banyak. Perahu berhias tu banyak orang muda. Tetapi yang buat orang kata tertilip dan juga serahang, yang serahang tu tidak banyak. Dia macam orang tak minat sangat benda tu. Saya tengok tak banyak orang buat. Kalau ada pun saya tengok macam Catherine tadi tu, Puan Catherine dan juga rakan-rakan dia, itu pun yang sudah agak berusia, agak senior. Dan kalau ada yang muda pun, dia akan ada yang dekat event event kebudayaan Melanau tu. Ada satu event kebudayaan. So macam saya cakap sebelum ini, ada satu ruang, ada satu tempat, kalau pesta kaul, kan dekat pantai tu kan, setiap kali pesta kaul dia akan ada Melanau-melanau dari tempat lain, Melanau dari kampung-kampung lain ni. Dekat situ baru kita boleh tengok orang muda terlibat. Tapi itu pun tak banyak sangat. Tapi saya rasa macam aktiviti kalau macam majlis adat, itu ada orang muda. Kumpulan yang buat yang pukul canang dan semua kan, itu ada orang muda. Tetapi kalau yang saya rasa yang itulah anyaman serahang tu tak ada, tak berapa diminati saya tengok. Bagi upacara itu sendiri, adakah yang perlu dilakukan oleh orang yang lebih berpengalaman atau bagaimana? Dia ada majlis adat dia ada komuniti dia. So setiap tahun komuniti tu akan meeting yang diketuai oleh ketua adat lah, ulu kaul, ataupun kadang-kadang diorang panggil sebagai bapa kaul kan. Bapa kaul tu yang tabur bertih tu tadi, yang bawa serahang tu. Dia ada komuniti tu. So setiap tahun komuniti tu akan meeting lah. Tapi siapa-siapa pun boleh join sebenarnya. Okey. Kemudian kita ada soalan lagi. Yang ini dari Puan Hayati Ali. Soalan dia berbunyi, betul atau tidak program atau pesta kaul hanya dijalankan atau diadakan setelah orang tua atau senior bermimpi, ataupun memang akan diadakan mengikut tarikh tertentu? Kalau dulu lah, kita cerita pasal dulu, even macam saya pergi itu hari pun, dia cakap dia kena mimpi dulu baru dia boleh buat kaul itu. And sebab itu bila kami buat research hari itu, kami dapat kesukaran untuk menentukan tarikh untuk pergi fly. Dia sukar macam mana tahu, sebab dia kata okey, minggu ni kaul. Tiba-tiba dia kata tak belum mimpi lagi, so tak boleh nak start kaul kan. Macam itulah. Tetapi meeting untuk persediaan tu dah ada, memang dah dibuat. So meeting tu memang dah dibuat, cumanya dia tunggu keputusan daripada komiti dan juga ulu kaul bila decide untuk tarikh tepat tu. So dia kalau nak kata mimpi tu pun, dia mungkin ada mempengaruhi jugalah.
Okey. Seterusnya ada soalan dari Encik Muhammad Hafizul. Apakah kriteria pemilihan ulo kaul? Okay, ulu kaul ni biasanya orang yang dia dapat ilham lah. Diorang kata dapat ilham. Ini berdasarkan interview tu hari lah. Dapat ilham. Maksudnya dipilih berdasarkan dia punya kebolehan tentang adat budaya masyarakat Melanau tu sendiri. So maksudnya semakin banyak ilmu adat yang dia tahu, so boleh dia jadi ulu kaul sebab dia yang akan lead dan dia yang akan macam bercakap dengan ipok lah, cakap dengan spirit. So tapi ulu kaul yang sekarang ni dah lama dah. Rasa berapa tahun dah? Belas tahun ada kot. Dah lama. So belum ada pengganti lagi untuk ulu kaul Sulaiman ni. Okey, baiklah. Sebentar ya. Okey, satu lagi soalan dari Encik Muhammad Mazli. Kalau tidak silap, ada mendengar Tibau Beradat terakhir akan dibina tahun depan. Kenapa terakhir? Okey, Tibau Beradat yang Tibau Beradat saya dah cakap sebelum ini ialah tibau yang yang dibina setiap tahun. Setiap tahun habis je Petakau dia akan dirobohkan. Dia dekat padang, ada satu padang ketelian sana tu. Kenapa terakhir? Saya ditanya juga komuniti dekat sana. Kenapa terakhir? Sebab nak cari kayu tu susah. Sebab dia kena cari kayu yang sangat panjang dan masuk hutan tu. Lepas tu proses dia macam agak memenatkan lah sebenarnya untuk membuat itu. Kan? Tetapi mereka putuskan untuk jadikan dia terakhir atas faktor itulah, faktor kesukaran tu. Yang mana semakin lama hutan pun semakin tak ada kan. Benda-benda itu yang diorang tengok. Tetapi walaupun itu tahun depan terakhir untuk tibau beradat, mereka masih ada buat kelas untuk buat tibau tu. Kalau you berminat, you boleh pergi ke Mukah dan tanya Cik Benedict kan. So dekat situ dia akan terangkan siapa yang boleh ajar untuk buat tibau tu. Tapi kelas tu masih ada. Kelas untuk buat tu masih ada. Okey, baiklah. Satu lagi soalan adalah dari sudut pandangan Encik Abdul Walid. Bagaimana untuk kita membuat lebih ramai orang berminat dengan adat dan tradisi bukan saja Melanau tapi adat dan tradisi di negeri Sarawak, kaum-kaum lain juga di negeri Sarawak ni. Apa yang saya tengok, dia kembali balik pada apresiasi lah. Macam mana kita appreciate satu-satu benda itu. Kita mungkin boleh start dari kecil, dari sekolah rendah, tetapi dia akan makan masa yang panjang. Itu buat juga, itu proses juga masa panjang. Tetapi ada satu lagi benda ataupun satu lagi strategi yang saya rasa lagi berkesan dan impact dia lagi besar, iaitu menggunakan students IPT untuk macam buat kajian, buat community punya projek. Itu lebih berkesan sebab students IPT ni dia suka share benda kan. Sebila dia suka share benda dalam media sosial, so dia punya capaian tu lebih meluas. Berbanding dengan kalau contoh you nak latih budak-budak sekolah rendah, start pada sekolah rendah, sekolah menengah ni, boleh tapi lambat lah, makan masa juga. Mungkin 10 tahun, 20 tahun. Tapi yang paling cepat ialah daripada students IPT tu sendiri. Maksudnya mungkin pihak IPT kalau dia macam ada projek berkaitan dengan masyarakat, dia boleh link terus dengan kebudayaan masyarakat setempat. So tak adalah kita buat aktiviti masyarakat yang biasa-biasa kan. Dia link dengan kebudayaan terus. Baiklah, sebentar saya cek lagi kalau ada soalan.
Okey, nampaknya tak ada soalan lagi dari peserta, tapi kalau ada soalan lagi bolehlah hantar kepada pihak kami dan boleh diutarakan kepada Encik Abdul Walid dan kami boleh jawab selepas sesi ceramah ini. Jadi terima kasih Encik Abdul Walid bin Ali, maaf. Atas kesudian Encik untuk ceramah Sarakana, Serahangkakan dan Seni Persembahan Bertopeng. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang dan terima kasih kepada semua peserta. Jangan lupa untuk sempena sambutan Hari Sarawak 2020, Pustakaan Negeri Sarawak masih lagi mengadakan beberapa lagi program dan pada esok hari kita ada Sarakana Talk Forum Youths of Sarawak pada pukul 10 pagi. Jadi jangan lupa saksikan juga di YouTube atau Facebook Pustakaan Negeri Sarawak. Jadi terima kasih kepada semua. Jumpa lagi di ceramah Sarakana yang lain. Assalamualaikum dan selamat petang.